Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mentega terbang sudah ditayang. Menteri pula terlepas pandang. Soalan saya dron terbang nombor 6 harap YB Menteri jawabkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI selaku peneraju agenda sains dan teknologi negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekosistem pengaplikasian teknologi drone dalam bidang pertanian. MOSTI melalui inisiatif National Technology and Innovation Sandbox atau NTIS dengan izin telah menggalakkan penggunaan drone dalam industri pertanian dan juga peladangan yang menggunakan teknologi oleh syarikat drone tempatan seperti Aerodyne, Ionic dan Meraki. Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh MRANTI pada tahun 2020 sehingga 2021 dengan syarikat ADP CTEC Sdn Berhad dan kawasan pembangunan pertanian bersepadu bagi tanaman padi telah mendapati bahawa penggunaan drone untuk proses penyemburan baja dan racun dapat mempercepatkan masa, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan meningkatkan pendapatan para petani. Semenjak rancangan Malaysia yang ke-11, sebanyak 3 buah projek R&D telah diluluskan di bawah dana MOSTI dengan jumlah peruntukan sebanyak 1.43 juta ringgit yang berkaitan teknologi drone dalam bidang pertanian. 2 daripada projek tersebut telah siap dilaksanakan manakala 1 projek masih berstatus ongoing dengan izin. Selain itu, terdapat 4 syarikat yang telah dibiayai di bawah model teroka atau suntikan ekuiti dengan jumlah penyaluran sebanyak 18.66 juta ringgit daripada agensi-agensi pembiaya MOSTI yang berkaitan dengan teknologi drone dalam bidang pertanian. Sebagai pelan jangka panjang, MOSTI melalui MRANTI telah membangunkan Pelan Tindakan Teknologi Drone Malaysia 2022 hingga 2030 atau dikenali sebagai MDTAP 30 dan antara misi utama MDTAP 30 adalah untuk memperbanyakkan penggunaan teknologi drone di dalam sektor pertanian bagi meningkatkan hasil, mengurangkan kebergantungan pekerja asing serta memberi peluang pekerjaan kepada para petani terutamanya di kawasan luar bandar. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat Jerai, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri menyatakan dengan baik jawapan yang saya perlukan tadi dan cuma dalam soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah kementerian untuk berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian pun ada sini untuk contohnya mengadakan projek rintis di lapangan bagi mengeluarkan drone yang efektif penggunaannya dan mampu milik oleh petani di seluruh negara. Sekian. Terima kasih ahli yang berhormat. Terima kasih atas soalan ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, MOSTI sentiasa menjalankan kerjasama kolaboratif dengan kementerian-kementerian yang lain sebagai contoh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi mempelbagaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian moden sebagai satu strategi jangka masa panjang bagi menangani isu keterjaminan makanan. Sebagaimana yang kita maklum, Kementerian MOSTI ini kita hanya pengendali untuk teknologi tersebut, kita laksanakan R&D dan kita akan bekerjasama secara kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi untuk membantu usaha kolaborasi ini, MOSTI telah menubuhkan satu pusat kolaborasi teknologi yang bertujuan untuk mengenal pasti teknologi sedia ada yang mampu memperkasakan sektor pertanian negara. Sehingga kini sebanyak
27 teknologi telah dikenal pasti. Selain itu, Pelan Tindakan Drone Malaysia atau MDTAP 30 mempunyai 8 misi yang akan dilaksanakan secara berfasa dalam pembangunan ekosistem drone untuk jangka masa yang panjang untuk mewujudkan fasiliti dan ekosistem pembuatan drone tempatan. Saya minta masa tambahan sedikit Tuan Yang Silakan, di-Pertua untuk menyatakan bahawa antara satu kejayaan NTIS adalah melalui pengubahsuaian drone bagi penyemburan baja dan racun untuk tanaman ladang dan buah-buahan. Melalui pembiayaan NTIS iaitu di bawah agensi MTDC, yang pertama syarikat Meraki Services telah berjaya menghasilkan drone hybrid pertama menggunakan bateri dan petrol, dan juga ada syarikat Pola Drone Solutions Sdn Berhad yang telah berjaya mengkomersialkan Oryctis, di mana ciri utamanya ialah kebolehan melaksanakan kedua-dua blanket spraying untuk tanaman seperti padi dan jagung, dan spot spraying untuk ladang kelapa sawit dan pokok-pokok buah-buahan. Maka dengan itu kita akan meneruskan lagi kolaborasi dengan kementerian yang berkaitan supaya kita punya teknologi akan lebih bersasar untuk membantu kepada golongan sasaran. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Batang Lupa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Jadi dewasa ini kita melihat potensi drone semakin berkembang dan pengendali drone terutamanya di kalangan para belia telah banyak menceburkan diri dalam bidang drone ini. Jadi saya ingin membangkitkan soalan kepada pihak kementerian dan timbalan menteri, adakah kementerian bercadang untuk melahirkan, melatih dan mengiktiraf pengendali drone yang berada di luar sana, dan adakah pihak kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan TVET dan mewujudkan mungkin satu subjek yang kita boleh kendali sebagai subjek pengendali drone. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebenarnya pengoperasian drone ini ataupun penggunaan teknologi drone juga merupakan satu kaedah untuk kita menarik lebih ramai belia untuk menceburi bidang pertanian. Orang sentiasa ingat bahawa mungkin drone ini akan mengambil alih peluang-peluang pekerjaan, tapi sebenarnya dia tidak, sebab melalui drone ini kita dapat untuk upgrade para petani kita kepada pertanian pintar dan beralih kepada peluang-peluang pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi. Dan pada masa yang sama, apabila kita menggunakan pertanian pintar, kecakapan kita dalam pengoperasian akan meningkatkan lagi hasil pengeluaran dan secara langsung dapat untuk meningkatkan pendapatan para petani dan juga belia-belia yang menceburi bidang itu. Jadi berkaitan dengan itu, kita ada MTDC iaitu Malaysia Technology Development Corporation yang sehingga kini menyediakan kemudahan latihan kepada 1,667 remote pilot dan juga sudah tersenarai 130 pelatih yang menerima sijil kompetisi di bawah Civil Aviation Authority Malaysia dalam Remote Pilot Competency Certificate. Jadi kita sedang mewujudkan satu ekosistem di mana kita bukan saja memberi kursus latihan tetapi juga mengiktirafkan kepakaran ataupun kemahiran dalam pengoperasian drone supaya kita boleh beralih lebih untuk ke value chain yang lebih tinggi selepas ini. Sekian dan terima kasih.